Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam video kali ini dan insya-Allah untuk pelajaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 2. Hari ini insya-Allah ustaz akan menerangkan tentang sebuah kisah yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebuah kisah yang dinamakan sebagai nyawa Abdullah bernilai 100 ekor unta. Baik, dalam kisah ini kita akan melihat siapakah Abdullah dan juga siapakah Abdul Muttalib. Ada dua watak yang utama dalam kisah ini, insya-Allah. Baik, untuk pengenalan kisah ini, kita akan diperkenalkan dengan watak-watak yang terlibat dalam kisah ini. Banyak watak-watak sampingan, tapi watak-watak yang utama adalah yang perlu para pelajar ingat dan kenali adalah dua orang ni. Baik, yang pertama, kisah tentang Abdullah. Tajuk pun tentang nyawa Abdullah bernilai 100 ekor unta. Jadi, siapakah Abdullah ni? Okey, Abdullah ini adalah bapa Nabi Muhammad. Kita kenalkan Nabi kita. Nabi kita namanya Muhammad. Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Abdullah. Okey, dalam kisah ni nak cerita tentang kisah bapa Nabi. Okey, jadi kisah ni cerita sebelum Nabi lahir kan, peristiwa sebelum Nabi lahir dan dah Nabi tak lahir lagi, kita cerita kisah orang lain lah, iaitu bapa Nabi. Jadi kalau kita sayang Nabi, kita kena sayang juga bapa Nabi, kena sayang keturunan-turunan Nabi, insya-Allah. Baik, jadi kita akan berkenalan dengan bapa Nabi yang bernama Abdullah. Baik, watak yang kedua dalam kisah yang bakal ustaz ceritakan sebentar lagi adalah namanya Abdul Muttalib. Okey, Abdul Muttalib ni siapa? Abdul Muttalib ni adalah datuk Nabi. Okey, tadi Abdullah adalah bapa Nabi, ayah Nabi ni. Ayah Nabi namanya Abdullah. Jadi nama datuk Nabi adalah Abdul Muttalib. Jadi datuk boleh, kita nak panggil Tok Wan pun boleh. Tok Wan Nabi. Tok Wan Nabi pun adalah nama dia Abdul Muttalib. Jadi lepas ni kalau ustaz tersebut Tok Wan ke, ataupun ustaz tersebut moyang, bukan moyang lah, Tok Wan lah. Tok Wan tu harap anak murid ustaz dapat faham lah bahawa Tok Wan tu adalah datuk kan. Datuk Nabi namanya Abdul Muttalib. Baik, itu adalah dua watak utama dalam kisah yang bakal ustaz ceritakan pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita teruskan penceritaan kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, permulaan kisahnya berlaku pada zaman sebelum Nabi lahir tu. Abdul Muttalib ni dia adalah seorang yang hebat lah, seorang ketua Quraisy, ketua di kota Mekah. Jadi orang hebat, orang memang hormati Abdul Muttalib ni. Jadi Abdul Muttalib ni dia mempunyai anak yang ramai. Dia katakan ada 16 orang anak, dan daripada 16 orang anak itu dia ada 10 orang anak lelaki. Dan Abdul Muttalib ni dia rasa bangga dan dia rasa bersyukur kerana Allah kurniakan dia 10 orang anak lelaki untuk dia. Jadi kita ni siapa tak bangga kan, ada anak ramai, anak pula baik-baik, anak pula jenis-jenis orang hebat dan sebagainya. Jadi Abdul Muttalib pun sama juga. Dia rasa hebat, dia rasa macam bangga dengan anak-anak dia. Baik, jadi beliau amat menyayangi. Ni nombor 2 yang Ustaz tulis tu. Beliau amat menyayangi. Memang dia sayang sangat ke anak dia ni. 10 orang anak lelaki ni memang dia sayang sangat. Kan? Termasuklah anak dia yang paling dia sayang adalah Abdullah. Abdullah ni siapa tadi? Abdullah ni adalah bapa Nabi. Nabi kita, Abdullah adalah bapa dia. Jadi dalam 10 orang tu dia semua dia sayang. Termasuklah memang dia sayang sekali Abdullah. Baik. Tu Ustaz tulis lah. Apabila semua dah dewasa, jadi apabila dah ada 10 orang anak Nabi ni, anak Abdul Muttalib ni, jadi apabila semua dah besar, semua dah jadi orang hebat, Abdul Muttalib pun panggil ke 10 orang anak lelaki dia. Lalu Abdul Muttalib ni dia kata apa? Dia kata sebenarnya ayah maksudnya Abdul Muttalib ni telah bernazar. Maksudnya dia telah berjanji kepada Allah
ataupun Tuhan pada ketika itu kepada Allah. Dia kata kalau dia ada 10 orang anak ni, dia akan korbankan. Maksudnya dia akan sembelih anak dia seorang ni untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi zaman dulu sebelum datangnya Islam ni, dia orang ni agama dia orang macam dia orang menyembah berhala. Dia orang percaya Allah tu dalam bentuk berhala dan sebagainya. Jadi dia orang banyak buat janji-janji yang merepek. Janji-janji pelik. Dapat 10 orang anak lelaki, aku akan sembelih seorang bagi kat Tuhan. Jadi Abdul Muttalib pun sama juga. Abdul Muttalib pun dia telah berjanji dekat Tuhan pada masa tu. Dia kata, kalau aku ada 10 orang anak lelaki, aku akan sembelih seorang sebagai tanda syukur. Jadi dia dah bagi tahu kat anak-anak dia 10 orang tu. Maka 10 orang ni pun macam bersetujulah. Sebab tu janji ayah dia orang dengan Tuhan pada masa itu. Jadi apa dia? Abdul Muttalib dia cerita. Okey, Ustaz ubah kamera sikit. Jadi nazar tu apa? Abdul Muttalib bernazar akan menyembelih salah seorang daripada anak lelakinya untuk dipersembahkan kepada berhala. Okey, berhala ni apa dia? Berhala ni adalah patung-patung sembahan lah masyarakat Quraisy dulu. Jadi antara patung-patung yang disembah oleh semua tu, ada satu berhala yang dinamakan sebagai berhala Hubal. Okey. Jadi Abdul Muttalib ni dia bernazar untuk sembelih anak dia untuk dipersembahkan kepada berhala Hubal. Okey, jadi kisah dia macam itulah permulaan kisahnya. Abdul Muttalib bernazar nak sembelih anak dia. Okey, itu baru starting mula dia. Baru mula. Okey, seterusnya kita tengok. Abdul Muttalib menunaikan nazar. Jadi apabila anak-anak dia semua dah bersetuju, jadi Abdul Muttalib ni macam mana dia nak buat cabutan? Dia menulis 10 nama anak dia di atas batang anak panah. Batang anak panah tu, anak panah yang kita duk tarik kan. Anak panah tu dia ambil 10 anak panah, dia tulis nama Abdullah, Abu Talib, apa lagi Abu Jahal, nama-nama yang bapa saudara Nabi itulah. Dia tulis atas 10 anak panah. Lalu dipersembahkan di depan berhala yang bernama Hubal tu. Baik, apabila dah sembah depan berhala Hubal tu, duk berdoa, lalu Abdul Muttalib dia mencabut, dia tarik satu anak panah. Dia tarik satu anak panah keluar kat situ. Lalu nak jadikan cerita, anak panah yang dicabutkan tu namanya adalah Abdullah. Abdullah ni adalah ayah Nabi ni adalah anak yang paling baik lah. Paling baik, paling orang kata paling disayangi, baik budi pekertinya. Jadi apabila cabut nama Abdullah tu, semua orang terkejut dan juga semua orang rasa macam sedih lah. Kan? Sebab nama Abdullah ni keluar. Sebab dia orang sangat menyayangi Abdullah ni. Okey, jadi lantas Abdul Muttalib membawa Abdullah ke depan Kaabah untuk disembelih. Jadi Abdul Muttalib ni dah berjanji. Dia serba salah dah. Dia berjanji dengan Tuhan dia bahawa dia akan sembelih anak dia salah seorang. Tapi apabila dia dah telah cabut nama Abdullah tu, dia terpaksa. Terpaksalah sebab dia dah berjanji. Kita ni apabila kita dah berjanji, kita kena tunaikan. Baik. Nak jadikan cerita, orang kata saudara-saudara Abdul Muttalib ni semua tak setuju. Semua bantah. Semua menghalang. Kan? Orang Quraisy terutamanya Bani Makhzum. Bani Makhzum ni adalah dari sebelah Abdullah lah. Bani Makhzum ni menghalang Abdul Muttalib menyembelih Abdullah. Jadi ramai tak setuju lah. Orang Quraisy, Bani Makhzum dan sebagainya tak bersetuju untuk Abdul Muttalib menyembelih Abdullah. Macam Ustaz cerita tadi, ini kerana Abdullah merupakan seorang anak yang baik. Jadi kalau kita dah baik, dah juruh kan, dah baik sangat-sangat, takkanlah orang lain tergamuk nak sembelih kita baik. Melainkan kalau kita ni jahat. Kalau kita ni jahat, sembelih we lah kan. Sembelih we lah. Jadi ni cerita zaman dulu lah, zaman sebelum datangnya Islam. Dia orang memang babak sembelih anak ni nohal lah. Memang
dia orang sukalah. Memang dia orang tak kisah pun. Baik, lalu mereka iaitu Bani Makhzum ni bagi cadangan dekat Abdul Muttalib. Okey, dah alang-alang dah berjanji ni, marilah kita pergi jumpa seorang ni. Seorang tukang tilik untuk kita bagi cadangan lain lah. Takkanlah kita nak bunuh Abdullah. So, kita minta pandangan dia. Minta pendapat, minta nasihat. Macam mana kita nak buat selain kita bunuh Abdullah ni? Kan? Macam mana kita nak buat selain kita nak bunuh Abdullah? Okey. Apabila dia orang dah bincang-bincang, dia orang pergilah berjumpa seorang tukang tilik. Tukang tilik ni macam tukang yang duk ramal lah. Tengok macam Ustaz Buhul gambar kat situ. Dia ada satu bola kaca, dia duk membaca mentera, dia bagi pendapat, dia menilik nasib, pegang kad dan sebagainya. Jadi, apabila rombongan Abdul Muttalib pergi jumpa tukang tilik wanita tu, tukang tilik wanita ni memberi satu nasihat dan juga cadangan untuk dilakukan. Tukang tilik ni kata apa? Tukang tilik ni kata, Abdul Muttalib, kau buat keluar 2 anak panah, dan satu anak panah tu tulis nama Abdullah, dan satu lagi tulis 10 ekor unta. Dia suruh buat 2 anak panah lah. 2 anak panah tu letak dalam satu bekas, tulis nama Abdullah dekat anak panah yang pertama, dan juga tulis 10 ekor unta anak panah yang kedua. Baik, kamu cabutlah sampai kamu jumpa anak panah yang unta tu. Okey. Jadi Abdul Muttalib pun cabut yang pertama. Keluar nama Abdullah. Jadi dia cabut sekali lagi. Cabut, keluar nama Abdullah. Tu dah 2 kali dah cabut nama Abdullah. Dia cabut kali ketiga, nama Abdullah tu juga. Aduh, pening. Kan? Jadi dia cabut sampai 10 kali, nama Abdullah juga. Dan kali yang ke-11, barulah Abdul Muttalib dapat cabut 10 ekor unta. Jadi untuk menggantikan nama Abdullah yang 10 tadi tu, Abdul Muttalib menukarkannya kepada sekali cabut tu 10 ekor unta. Jadi dah 10 kali 10, 100. Jadi Abdul Muttalib menggantikan nyawa Abdullah dengan 100 ekor unta. Jadi dah cabut ni, memang dah gelisah. Cabut nama Abdullah juga. Aduh, kan. Sebab dia sayang kat Abdullah ni. Sebab nak gantikan dengan 10 ekor. Sekali cabut tu 10 ekor. Jadi cabut kali pertama 10 ekor. Dapat nama Abdullah juga. Sekali yang kedua 10 ekor. Nama Abdullah juga. Kali yang ketiga 10 ekor. Nama Abdullah. Sampai 10 kali dah 100 ni. 100 ekor. Barulah keluar nama unta. So, nak tak nak, Abdul Muttalib nak ganti nyawa Abdullah ni, dia bukan terpaksa lah. Sebagai galang gantinya, Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor unta untuk menunaikan nazar beliau. Jadi siapa anak-anak murid Ustaz mana tak tahu bentuk unta, Ustaz dah sediakan tu. Bentuk unta tu. Bentuk unta dia ada bonggol-bonggol di atas badan dia. Dia ada bonggol untuk menyimpan air. Jadi haiwan ni dia sangat sesuai lah hidup dalam cuaca yang panas. Dekat kalau kita pergi ke Arab Saudi, ke Mekah atau Madinah, kita akan jumpa banyaklah unta ni. Sebab itu tempat ataupun kawasan yang mana menjadi habitat semula jadilah untuk unta. Jadi orang Arab ni memang terkenal dengan unta. So, kisah yang berlaku yang saya ceritakan tadi tu, Abdullah digantikan dengan 100 ekor unta sebab Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi, dia telah bernazar untuk sembelih anak lelaki dia, dan sebagai galang gantinya ataupun sebagai gantinya tak nak sembelih Abdullah ni, Abdul Muttalib kena sembelih 100 ekor unta. Jadi dalam Islam pun kalau kita bernazar, kita tak mampu nak menunaikan nazar kita tu, kita ada ganti-gantinya lah kan. Sebagai nak ambil kisah dan iktibar daripada peristiwa nyawa Abdullah iaitu bapa Nabi digantikan dengan 100 ekor unta. Okey, itu adalah kisah bagaimana
nyawa bapa Nabi iaitu Abdullah digantikan dengan 100 ekor unta. Baik. Jadi apakah yang kita dapat daripada peristiwa ni lah? Peristiwa ni kita dapat jika kita nak bernazar ataupun nak berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berjanji dengan perkara-perkara yang baik-baik saja. Jangan sampai nak membunuh anak lah, nak mencederakan diri kita. Benda tu haram. Memang haram dibuat. Dan insya-Allah untuk video-video yang akan datang, Ustaz akan menceritakan lagi kisah-kisah menarik sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kisah yang kedua adalah bagaimana tentera bergajah Abrahah ingin menyerang Kaabah. Dalam video yang akan datang insya-Allah lah. Baik, untuk sampai saja sekian saja untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum.